Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung surah kita pada malam ini, surah Al-Ma'un. Minggu lepas kita selesai surah yang paling pendek, Al-Kautsar, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk ke surah yang baru. Kalau mengikut rankingnya, surah yang ke-107 daripada 114 surah, mengandungi 7 ayat. Dan mengikut pimpinan Ar-Rahman ini, surah ini diturunkan di Mekah. Yang ada Quran, bersama-sama tengok Quran, satu pahala, baca satu pahala, faham, pahala bonus. Dan bila dah faham, berazam nak laksanakan, pahala lagi. Banyak Quran, banyak pahala Quran. Baca tak faham pun dapat pahala. Satu huruf 10 kali ganda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, yakni hari pembalasan. Ara'aita, satu huruf tu, satu huruf je, alif hamzah. Maksudnya adakah. Ra'aita, kamu saksikan, kamu perhatikan, kamu lihat, kamu tahu. Tidakkah kamu melihat? Adakah kamu melihat? Adakah kamu tahu? Alladzi, yang yukadzibu, mendustakan, yakni tidak percaya, bid-din, dengan agama. Dengan agama sini pimpinan Ar-Rahman kata dengan maksud hari kiamat. Adakah kamu tengok, adakah kamu perhati, adakah kamu tahu siapa itu orang yang mendustakan agama? Adakah kamu tahu siapakah orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada nabi-nabi yang diutuskan Allah, tidak percaya dengan malaikat Allah, tidak percaya dengan hari kebangkitan semula, tidak percaya dengan syurga dan neraka? Kataan din ini juga kita sebut di dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Malik, yang menguasai, raja, yaumiddin, hari kiamat, hari agama. Bila sebut agama itu bukan agama yang kita maksud tadi, bukan yang kita faham. Agama itu maksudnya Allah ini raja pada hari kiamat, pada hari akhirat. Jadi dalam surah ini pun sekali lagi ada din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu tahu? Tahukah kamu siapakah itu orang yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh agama? Antara yang diajarkan oleh agama itu ialah tentang hari pembalasan. Jadi ad-din itu nak difokuskan kepada hari pembalasan. Sebab itulah baca Quran ini tak boleh tertinggal satu huruf. Bila tertinggal, dia lari makna. Misalnya kita tertinggal Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, tertinggal Jadi ra'aita, kamu telah melihat orang yang mendustakan agama. Kalau tertinggal bila ra'aita, adakah kamu lihat, adakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Tertinggal
Ra'aital ladzi yukazzibu biddin. Kamu telah melihat, kamu telah tahu orang yang mendustakan agama. Ketiga satu huruf je, dia lari mana? Dia lari mana? Bila ada a situ, maknanya adakah? Maknanya itu persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Jadi biasanya sahabat bila Rasul tanya begitu, sahabat akan jawab, Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Lalu Allah jawab lagi, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang pertama sekali mendustakan agama ini, yang tidak percaya kepada hari akhirat, yang pertama sekali orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Fadzalika, itulah alladzi, orang yang yad'u maknanya mengherdik, menindas, menzalimi al-yatim, anak yatim. Jadi yang pertama sekali Allah bawa ni, nak tahu siapa itu orang yang tak percaya kepada agama ini, orang yang tidak percaya kepada dosa pahala, tidak percaya kepada syurga dan neraka, iaitu orang yang membiarkan anak yatim. Bukan hanya membiarkan, menzalimi, menindas pula anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim ialah mereka yang kehilangan bapa. Ramai kita hilang bapa. Adakah kita ini yatim? Kehilangan bapa dan belum cukup umur. Kehilangan bapa ramai, tapi kita semua dah cukup umur, tidak lagi dinamakan yatim. Dulu mungkin yatim, sekarang ni tak yatim lagi. Jadi kenapa Rasulullah sensitif sangat dengan yatim ini? Sebab Rasulullah pernah hidup sebagai anak yatim. Dilahirkan pun dah tak ada bapanya. Ketika berusia 6 tahun, maknya pula wafat. Ketika berusia 8 tahun, datuknya pula wafat. Rasulullah merasai sendiri macam mana kesukaran hidup sebagai seorang yang tidak ada bapa, tidak ada mak, dan kemudiannya kehilangan datuk yang menjaga baginda. Jadi kita akan tengok huraiannya lebih detail lagi. Itu yang pertama, orang yang tak percaya pada syurga neraka dosa pahala ini, yang pertama sekali, orang yang membiarkan dan menzalimi anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Yang kedua ini ialah wala, iaitu mereka yang tidak, la itu tidak, yahuddu, memberi galakkan, memberi dorongan, memberi semangat kepada orang lain, ala ta'amil miskin, ta'am, memberi makan kepada orang miskin. Dia ini, dahlah dia sendiri itu tak beri makan, tak pula ajak orang lain beri makan kepada orang miskin. Kalau kita tak mampu, tak apalah, cuma kita kumpulkan dana, kita suruh orang, kita ajak orang, kita minta orang lain tolong, ni pun tak ada juga. Dahlah kita sendiri tak tolong, dan kita pula tidak ajak, tidak berusaha untuk menolong orang-orang yang susah ini. Itu yang kedua. Mana yang pertama tadi, maknanya membiarkan anak yatim, menzalimi anak yatim. Dan yang kedua ini, tidak ada perasaan untuk menolong orang yang susah. Kita sendiri susah, tak mampu nak tolong, tapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk ajak orang yang mampu, untuk sama-sama menolong orang yang susah. Itu dua. Fawailul lil musallin. Yang ketiga, siapa yang mendustakan agama ini? Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang. Okey, saya baca apa yang diterjemahkan dalam pimpinan Ar-Rahman. Okey, kitab terjemahan Al-Quran, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Fawailul lil musallin, fawailu, kecelakaan besar. Dia sebut wail ni satu nama neraka wail. Satu lagi, wail dari sudut bahasanya ialah celaka. Sebab itulah jangan letak nama anak kita wail. Wail, sepanjang saya berada di sekolah agama, 5-6 orang dah pelajar sekolah agama, bin-nya, bin wail. Dan ditambah lagi di belakang I, waili. Minta maaflah kalau ada sepupu sepapat. Okay. Jadi nama tu kalau boleh ditukar, tukar. Wail celaka, waili kecelakaan tu. Okay.
Jadi berhati-hati dengan nama itu. Dia kata, Ustaz ambil nama dalam Quran. Memang dalam Quran, tapi maknanya celaka. Khairul bariyah, syarrul bariyah. Dapat anak kembar. Yang kakaknya khairul bariyah. Beruntunglah kakak itu, sebaik-baik manusia. Kembarnya syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Tapi nama dalam Quran Ustaz? Ya, dalam Quran, tapi maknanya sebaik-baik dan sejahat-jahat manusia. Tetap nama anak Hajar Aswad, anak perempuan. Bila ditegur, Ustaz, ni nama di Mekah ni, nama tempat berjuta manusia pergi cium dia. Iyalah dia tu, tapi maksud perkataan dia tu Hajar batu, Aswad hitam. Dahlah anaknya perempuan, nama pula batu hitam. Kebetulan anaknya memang hitam. Jadi nama ni kena tengok juga, walaupun memang dalam Quran, tetapi dalam Quran itu ada makna yang menunjukkan makna yang baik, ada makna yang tidak baik. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan besar bagi orang yang sembahyang. Jangan berhenti setakat tu. Oh, kecelakaan besar bagi orang yang sembahyang. Oh, jangan sembahyang lah. Kalau sembahyang dapat celaka, baik tak payah sembahyang. Kena tengok sambungan ayat tu. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka dalam sembahyang ini? Siapa yang rugi besar bagi sembahyang ini? Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Bagi orang sembahyang itu dah cantik dah, tetapi dia ni lalai dalam sembahyang. Alladzina, iaitu mereka yang mereka itu an salatihim. Mereka itu lalai daripada sembahyangnya. Sahur maknanya lalai, cuak. Dalam bahasa Arab ini yang menyebabkan makna ini, kata an itu. Alladzina hum an salatihim, dia beza dengan fi salatihim. Yang dimaksudkan dengan lalai dalam sembahyang ni bukannya Allahu Akbar terus teringat malam ni nak makan kat mana. Itu bukan maksud dalam ni. Itu tak dapat dielakkan kita sebagai manusia ini. Daripada akad takbir sampai beri salam, adalah saat-saatnya, part-partnya, tiba-tiba kita melayang tempat lain. Apalagi kalau imam baca ayat panjang pula dan suara tak sedap. Kita pun mula teringat sana, teringat sini. Itu bukan yang masukkan dengan rugi orang sembahyang tadi. Itu kalau Allah guna fi solatihim, dalam solatnya. Tetapi Allah guna perkataan an solatihim. Mereka ini cuai daripada menunaikan solatnya. Antara yang kita akan tengok dalam huraian tafsir nanti, ini termasuklah mereka yang sengaja melewat-lewatkan solat. Sengaja. Boleh solat tapi sengaja-sengaja. Dia kata alang-alang. Bila solat zuhur, dia buat di hujung solat zuhur supaya air wuduknya boleh buat terus untuk asar. Ataupun orang yang biasa lewat-lewatkan asar, hujung asar supaya wuduknya tu dapat terus sambung kepada maghrib. Ini antara maksud alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu sengaja mencuai-cuaikan sembahyangnya. Ataupun mereka solat juga, tapi solat kerana nak menunjuk-nunjuk. Solat di depan orang ramai cantik, khusyuk je nampak. Tapi di belakang orang hanya Allah saja yang tahu. Jadi bukan maksudnya ni orang yang bila dia solat, dia cuba untuk solat secara khusyuk, tetapi maklumlah kita ni manusia, kadang-kadang teringat sana, teringat sini. Jangan bimbang, itu tidak termasuk dalam fawailul lil musallin tadi. Nanti kita akan tengok tafsirannya lebih panjang lagi. Yang berapa dah tu? Dah 3 dah. Yang pertama tadi orang yang mengherdik, menzalimi anak yatim. Yang keduanya orang yang tak beri makan kepada orang susah, tak membantu orang susah. Yang ketiga orang yang cuai sembahyangnya. Yang keempat alladzina hum yuraun, juga iaitu orang yang berkeadaan riak dalam beribadat dan perbuatannya. Alladzina, iaitu mereka yang mereka itu yuraun, melakukan sesuatu bukan kerana Allah, melakukan sesuatu kerana nak tunjuk kepada makhluk Allah. Depan orang dialah yang terbaik. Ada rakaman macam ni, jaga betul-betul. Tak ada rakaman, cakap aku suka. Jadi yura'u maknanya buat sesuatu kerana nak menunjuk-nunjuk. Okey, itu yang kelima. Yang keempat.
Dan yang akhir sekali, yang kelima, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang tidak memberi sedikit pun pertolongan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Wa yamna'una, mereka tidak tolong, mereka tegah daripada menak-menak, al-ma'un, daripada memberikan bantuan. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Ma'un berdasarkan perkataan yang terakhir ini, wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu maknanya bantuan-bantuan. Jadi kesimpulannya daripada ringkasan daripada 7 ayat ini, Allah nak menceritakan dalam ayat ini, siapa yang kata dia itu beragama tetapi sebenarnya dia tidak beragama. Dia kata dia itu penganut, beriman betul-betul dengan agama yang dianutinya, tetapi sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah, dan dia sebenarnya tidak percaya kepada hari kebangkitan semula. Dia tidak percaya kepada dosa dan pahala. Dia tidak yakin dengan adanya syurga dan adanya neraka. Siapa mereka itu? Yang pertama, orang yang menzalimi anak yatim. Yang keduanya, orang yang tidak memberi makan, tidak memberi pertolongan kepada orang yang susah. Yang ketiga, orang yang cuai di dalam solatnya. Yang keempat, mereka yang beramal ibadat, melakukan perbuatan kerana nak tunjuk-tunjuk kepada makhluk Allah, bukan ikhlas kepada Allah. Dan yang kelima, orang yang tak suka membantu sesama kita. Itu ada 5. Okey. Apa kata pengarah kitab kita ini? Muqaddimah surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 7 ayat. Dinamakan surah Al-Ma'un, artinya pertolongan. Kerana pada akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seburuk-buruk balasan kepada orang-orang yang tidak memberi sedikit pun pertolongan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi Al-Ma'un itu sempena perkataan wa yamna'unal ma'un. Mereka menegak daripada memberikan bantuan pertolongan. Intisari kandungan, menerangkan sifat-sifat orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan. Ada 5 sifat orang yang tak percaya kepada hari pembalasan ini. Lalu ditegaskan bahawa orang itu ialah yang pertama, menindas serta berlaku kasar kepada anak yatim. Nombor 1. Nombor 2, dan ia pula tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Anak yatimnya dizalimi, orang miskin tidak diambil kisah. Kemudian ditegaskan bahawa orang-orang yang sembahyang, yang keadaan mereka lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, maka mereka akan ditimpa kecelakaan besar. Itu yang ketiga. Demikian juga halnya orang-orang yang berkeadaan riak di dalam beribadah dan bawaannya. Dan itu yang keempat. Dan yang kelima, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pun pertolongan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Jadi sekurang-kurangnya bila kita baca surah Al-Ma'un ini, ceritanya tentang mereka yang tidak yakin akan adanya hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada pada hari pembalasan? Hari pembalasan ini untuk Allah balas balik segala perbuatan baik kita. Yang baik diberikan pahala, yang jahat diberikan dosa. Yang baik dimasukkan dalam syurga, yang jahat dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kenapa orang ini sanggup mengherdik anak yatim? Kenapa orang ini tak sanggup beri makan kepada orang susah? Kenapa mereka ini lalai dalam solat? Kenapa mereka ini riak dalam beribadat? Kenapa mereka ini tidak mahu memberi bantuan sesama manusia? Kerana mereka tak percaya adanya dosa pahala. Kerana mereka tak percaya setiap amalan baik mereka itu akan diberi balasan syurga. Dan mereka tidak percaya, walaupun mulut mereka kata percaya, tetapi sebenarnya mereka tak percaya amalan-amalan jahat mereka itu akan diberi balasan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok apa yang dikatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir ini. Yang tadi kita tengok terjemahan Melayu, sekarang ini kita tengok terjemahan Arabnya pula. Dia kata surah ini surah Makkiyah mengikut pandangan majoriti ulama, jumhur. Jumhur kata surah ini surah Makkiyah. Bila sebut jumhur ini majoriti ulama. Madaniyatun fi qawli Ibnu Abbas wa Qatadah. Tetapi sebahagian daripada ulama tafsir ini kata surah ini diturunkan di Madinah.
Dan yang kata ini bukan calon-calon. Abdullah bin Abbas yang merupakan syekh besar di dalam ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW ini, dia kata surah ini diturunkan di Madinah. Walaupun majoriti para ulama sebut, para ulama tafsir sebut, majoriti kata ini surah Makkiyah. Dan ada sebahagian lagi ulama kata sebahagian daripada surah ini diturunkan di Mekah, sebahagian lagi diturunkan di Madinah. Jadi ada 3 pendapat. Jadi pendapat yang digunakan oleh pimpinan Ar-Rahman ini supaya kita tak pening-pening kepala, dia ambil pendapat jumhur, majoriti ulama kata surah ini di Mekah. Dan setiap pendapat ulama ini ada hujahnya. Ibnu Abbas ada hujahnya, dan orang yang kata sebahagian di Mekah, sebahagian di Madinah pun ada hujahnya juga. Okey. Dia kata ayat yang sebut pasal anak yatim, sebut pasal tak beri bantuan kepada orang miskin, itu surah yang diturunkan di Mekah. Tetapi yang solat, riya dan al-ma'un tadi, itu yang diturunkan di Madinah. Jadi dalam terjemahan Melayu tadi, bila dikata al-ma'un, maknanya pertolongan, bantuan. Tapi bila kita rujuk tafsir Arab, makna al-ma'un, pertolongan yang dimaksudkan dari segi sudut bahasanya, al-ma'un itu, dia kata ma yasta'iruhul jar min jarihi. Pertolongan yang dimaksudkan di sini ialah maknanya antara jiran dengan jiran nak minta apa? Nak minta pinjam ataupun nak minta bantuan. Min adawati tabqi, daripada peralatan dapur masak. Bukan nak tolong benda-benda besar ni. Bukan nak pinjam kereta, bukan nak pinjam lori. Maknanya antara jiran, hidup berjiran. Maknanya kadang-kadang tu habis gula, habis garam. Jadi nak pinjam, wayam na'unal ma'un ini, nak pinjam benda-benda yang kecil pun tak nak bagi ni. Antaranya al-bikal qadri, seperti periuk, wal milhi, garam, wal ma'. Tak ada air, nak minta air sikit. Jadi nak ceritanya, orang berdustakan agama ni, bukan nak cerita melibatkan nak minta bantuan besar-besar. Nak minta peralatan dapur, nak masak tak cukup, minta pun tak bagi. Wa alatul hirasati waz zar'i, ataupun alat-alat untuk pertanian, alat-alat untuk bercucuk tanam, kal faksi, seperti kapak, wa dalwi, seperti timba. Wa wasailul khiyatah, ataupun alat-alat untuk menjahit, kal ibrati wal khayti, seperti jarum, seperti benang. Wa nahwi zalika min kulli ma yasta'an, dan yang seumpama dengannya, wa yantafi'u bihi minal manafi' as-sari'ah, daripada keperluan segera. Jadi kadang-kadang kita duduk tengah masak, Allah tengok garam tak ada, minta dengan Allah sebentar, air tak ada. Maknanya nak tolong benda yang sikit-sikit itu pun. Itu yang dimaksudkan dengan al-ma'un dalam ayat ini. Jadi sifat yang orang mendustakan agama ini, selain daripada mengherdik anak yatim, tak beri makan kepada orang miskin, cuai dalam solatnya, riak, dan juga tak sanggup untuk memberi bantuan, walaupun bantuan yang sekecil, garam, gula, jarum, benang dan sebagainya. Okey, kita tengok sedikit apa sebab turunnya ayat ini. Bila kita belajar sirah, antara tujuan belajar sirah ialah untuk memahami Al-Quran. Jadi bila Al-Quran ini, dia ada sebab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat itu. Jadi itulah kita belajar dalam sirah. Dalam sirah dia ada cerita benda-benda ini. Okey. Jadi ayat yang berkaitan dengan mengherdik anak yatim, dengan tidak memberi makan kepada orang miskin ini, para ulama tafsir kata ayat ini diturunkan kepada Al-As bin Wa'il. Ini penjahat yang juga namanya disebut dalam surah-surah yang kita belajar sebelum ini. Dan ayat ini juga diturunkan kepada Abu Jahal, dan diturunkan juga kepada Abu Sufyan. Berkaitan dengan ayat ini, dan juga ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi nama-nama yang disebutkan ini, Al-As bin Wa'il, Walid bin Mughirah dan Abu Jahal, mereka ini ada anak-anak yatim yang dipelihara. Ada anak yatim yang dipelihara. Dan satu contoh, satu kisah dibawa di sini. Karena wasiyan li yatim, Abu Jahal ini ada menjaga anak yatim. Faja'ahu uryanan, lalu anak yatim ini datang di dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpakaian.
yas'aluhu min mali nafsi. Dan anak yatim ini dia bukan minta banyak, dia minta duit dia yang disimpan oleh Abu Jahal. Pada fa'ahu, tapi Abu Jahal tolak dia. Jadi nak ceritanya Abu Jahal ini dia jaga anak yatim, dan anak yatim itu ada harta yang dijaga oleh Abu Jahal. Tetapi bila anak yatim ini nak sedikit daripada duit dia, kadang nak beli pakaian, ditolak, diherdik oleh Abu Jahal. Lalu turunnya ayat ini. Dan dalam sebab nuzul yang lain pula disebut nazalat fi Abi Sufyan. Ayat ini, ayat yang berkaitan beri makan kepada orang miskin ini, diturunkan kepada Abu Sufyan. Wa kana yanharu fi kulli usbu'in jazuran. Pada setiap minggu Abu Sufyan ini pemurah orangnya. Setiap minggu buat kenduri. Sembelih kambing, sembelih unta setiap minggu. Bukan setiap tahun, setiap minggu dia sembelih. Fa talaba minhu yatimun syai'an. Lalu satu ketika itu anak yatim minta sikit nak makan. Tengok hari setiap minggu buat sembelih daging bakar, kambing, golek dan sebagainya. Jadi anak yatim ni datang nak minta sikit. Fa faza'ahu bi'asahu. Lalu dia halau dengan tongkatnya. Fa anzalallahu hadhihi surah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah ini. Jadi Abu Lahab tadi maknanya anak yatim minta duitnya dihalau oleh Abu Jahal. Cerita Abu Sufyan ini pula seorang yang pemurah, buat kenduri setiap minggu. Tetapi bila anak yatim orang susah datang nak berkongsi sama kendurinya, dihalau dengan tongkatnya. Kemudian sebab nuzul pada ayat fawailul lil musallin dan alladzi fawailul lil musallin alladzi an salatihim sahun, dan ayat seterusnya dikatakan akhraja Ibnu Munzir an Ibnu Abbas. Dicerita daripada Ibnu Abbas ini qala nuzilat fil munafiqin. Ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Bila sebut orang munafik ini zaman Madinah. Sebab itulah Ibnu Abbas kata surah ini diturunkan di Madinah. Sebab di Mekah solat ini difardukan bila? Ketika malam Isra dan Mi'raj. Maknanya lebih kurang dalam tahun 2 tahun ataupun setahun setengah sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Jadi di peringkat 10 tahun yang pertama itu solat belum difardukan lagi. Jadi fawailul lil musallin ini, itulah Ibnu Abbas kata ayat ini diturunkan di Madinah. Jadi dia kata nuzilat fil munafiqin. Ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Kanu yurauna. Mereka ini riak, menunjuk-nunjuk al-mu'minin kepada orang mukmin bi salatihim idza hadaru. Mereka bila orang mukmin ada, mereka solat di hadapan orang mukmin, mereka tunjukkan kekhusyukan mereka. Dan mereka solat di hadapan orang mukmin. Wa yatrukunahu idza ghabu. Tetapi mereka tak solat bila mereka bersendirian di rumah. Wa yamna'unahum al-'ariyah, ai asy-syai'ul musta'ab. Selain daripada sifat maknanya lalai cuai dalam solat ini, solat main-main dan menunjuk-nunjuk, mereka itu juga ada satu sifat lain, iaitu tak nak wayamna'uhum al-'ariyah, tak nak membantu dengan bantuan-bantuan yang kecil sekalipun kepada jiran tetangga dan yang tinggal berdekatan. Jadi sebab itulah sebagian ulama kata ayat ini separuh diturunkan di Mekah, separuh diturunkan di Madinah. Dua sifat yang pertama itu sifat semasa orang Mekah, dan tiga sifat buruk yang terakhir itu ditujukan kepada orang munafik yang tinggal di Madinah. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan tengok satu persatu ayat ini secara lebih detail, apa yang dimaksudkan dengan anak yatim, apa yang dimaksudkan dengan fawailul lil musallin tadi.